السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, sambungan kita daripada manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i fi isbatil aqidah karangan Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil. Sambungan kita pada malam ni muka surat 155. Muka surat 155 di bawah tajuk menjauhi pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah, ahli kalam dan mencela mereka. Kita sekarang ni berada di bawah tajuk yang besar, iaitu sejauh mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhujah dengan As-Sunnah, dan sejauh mana Imam Asy-Syafi'i mempertahankan sunnah. Ini perbahasan-perbahasan yang kita lalu sepanjang-panjang ni, dia berada di bawah tajuk itu, iaitu tajuk yang besar tu. Tajuk nak beritahu pada kita tentang kedudukan sunnah di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi perbahasan kita sambungan pada malam ni menjauhi pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah, ahli kalam dan mencela mereka. Sebelum ni kita dah bahas tentang apakah pendirian Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan para sahabat. Sejauh mana Imam Asy-Syafi'i menghormati dan meletakkan pemahaman para sahabat dalam mengeluarkan hujah, sama ada dalam fiqh ataupun yang kita bincang ni adalah dalam akidah. Jadi malam ni kita nak tengok sejauh mana pula Imam Asy-Syafi'i pendirian dia terhadap golongan pengikut hawa nafsu yang melakukan bid'ah. Termasuk kita akan tengok bagaimana Imam Asy-Syafi'i berinteraksi dan memberi definisi terhadap bid'ah, ahli kalam, dan macam mana cara yang dianjurkan sekiranya berhadapan dengan kumpulan seperti ini. Jadi kita tengok muka surat 155. Hawa nafsu adalah cintanya seseorang kepada sesuatu yang mendominasi kalbunya. Itu ialah ta'rifan awal tentang pengikut hawa nafsu. Definisi awal tentang pengikut hawa nafsu yang diletakkan oleh penulis buku ni. Lalu dia datangkan dalil daripada surah An-Nazi'at ayat yang ke-40. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan dirinya daripada keinginan hawa nafsu. Ayat ini merupakan tema utama bagi surah An-Nazi'at kalau kita nak tengok keseluruhan surah An-Nazi'at. Dan ayat ni, surah ni termasuk dalam kalangan kategori surah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Yang mana kita tahu surah-surah pada kategori Makkiyah ini, kecenderungan surah tu biasanya dia akan bercakap tentang perkara akidah. Dan antara benda yang ditekankan dalam bab akidah untuk surah Makkiyah ini ialah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tauhid pada doa, tauhid pada amalan, dan juga tauhid kepada sekalian perkara yang kita lakukan sebagai muslim. Dan surah ini juga dia bercakap tentang
benda-benda gaib dan juga perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat satu orang tu untuk dia beriman, percaya dengan rela hati terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi, termasuk dalam as-sunnah ini. Okay. Jadi dalam ayat 40 ni Allah Ta'ala kata orang yang mengenali kedudukan Tuhannya ialah orang yang mengawal dan menghalang hawa nafsunya ataupun menghalang nafsunya daripada terkena hawanya. Itu yang lebih tepat. Okay. Sebab dia akan terjemahkan di sini apakah maksud hawa di situ. Bukan Hawa isteri Nabi Adam, itu dengan ha. Ini dengan ha. Dengan ha yang bulat itulah. Okay. Sini dia sebut maksudnya adalah menahan diri daripada berbagai keinginan dan kecenderungan serta hal-hal yang mengajaknya kepada maksiat terhadap Allah. Itu yang disebut dalam I'lam Al-Muwaqqi'in karangan Al-Imam Ibn Jauzi, karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Jadi itu antara makna yang cuba diberikan dan cuba dinakalkan oleh penulis. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani sekarang ni didatangkan satu orang tokoh yang mana dia tulis Mufradat lil Alfazil Quran, satu kitab jelaskan tentang makna-makna perkataan Al-Quran. Dia kata hawa nafsu adalah cenderungnya jiwa kepada syahwat. Syahwat ni maksudnya keinginan. Dan keinginan-keinginan ini duduk di dalam larangan-larangan yang Allah Ta'ala letakkan. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Dihiasi kepada satu orang itu kecenderungan keinginannya kepada perempuan ataupun kepada lelaki. Wal banin, anak-anak dan juga pengikut. Wal qanatiril muqantarah, harta yang bertimbun-timbun. Wal khailil musawwamah, dan juga kuda-kuda tunggangan yang bertanda. Maksudnya ialah kenderaan yang baik. Itu ialah kecenderungan manusia. Kata Raghib Al-Asfahani, dia sebut sini, hawa nafsu adalah cenderungnya jiwa kepada syahwat. Itu dikatakan untuk diri yang condong kepada hawa nafsu dan keinginannya. Nafsu manusia semua ada dan dia tak boleh buang nafsu. Cuma Quran dia meletakkan cara untuk mengurus hawa nafsu, dan ada tempat-tempat nafsu ni dia kena tunduk. Dan yang tak dapat mengurus hawa nafsu, itulah yang disebut sebagai pengikut hawa nafsu. Dikatakan ia dinamakan hawa nafsu kerana mendorong seseorang kepada setiap yang merugikan dan mendatangkan bencana di dunia. Ini yang disebut dalam Raghib Al-Asfahani, disebut macam tu. Sebab apa disebut hawa nafsu? Sebab pengikut hawa nafsu ini mereka akan buat sesuatu yang merugikan dan mendatangkan bencana di dunia. Maknanya apa yang diorang buat itu akan menarik azab daripada Allah Azza wa Jalla. Sementara itu di akhirat pun akan membawanya kepada seksa neraka. Maknanya pengikut hawa nafsu menarik dirinya sendiri kepada murka dan juga kepada azab di akhirat. Allah Azza wa Jalla sangat mencela perbuatan mengikut hawa nafsu. Berdasarkan firman dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah Ta'ala sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu lihat orang yang telah menjadikan Tuhannya itu ialah hawa nafsunya? Maknanya hawa nafsu ni kalau tak dikawal, dia akan menduduki tempat sembahan manusia. Manusia ni dia ada satu kecenderungan untuk menyembah, mengikuti, menuruti, mentaati. Dan kecenderungan itu sepatutnya pada Allah Azza wa Jalla, tapi dengan sebab kejahilan ataupun dengan sebab tebalnya propaganda yang ada dalam satu orang tu, menyebabkan dia tersilap dan tersalah, dan akhirnya dia pergi kepada pengikut hawa nafsu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 145. Ini muka surat 156. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, nescaya kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Ayat 145 Allah Ta'ala kata wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Jika engkau wahai Muhammad ikut hawa-hawa nafsu yang ada pada musyrikin Mekah pada waktu itu, mim ba'di ma ja'aka minal ilm,
selepas datang kepada kamu ilmu keterangan, innaka idzal laminadh zalimin, kamu termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Tunjuk pada kita sini apa dia? Bahawasanya tuntutan daripada golongan yang menentang ajaran Nabi ni, mereka ingin supaya Nabi ni ikut hawa nafsu dia orang. Mereka ingin supaya Nabi ni ikut hawa nafsu dia orang. Maknanya daripada kalangan Abu Jahal, daripada kalangan pemimpin-pemimpin Mekah, penentang-penentang terhadap dakwah risalah tauhid ni, mereka mengimpikan mereka mengimpikan supaya Nabi ni ikut hawa nafsu dia orang. Sebab tu ada satu asar daripada seorang sahabat, nama dia Husain. Husain ni ialah ayah kepada Imran bin Husain. Diriwayatkan dalam satu asar oleh Imam Ahmad dalam kitab dia Musnad Imam Ahmad. Husain ni dia pernah kata pada Nabi waktu dia belum Islam. Waktu dia belum Islam, dia pernah kata pada Nabi, dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la Abdul Muttalib kana khairan liqaumihi minka, kana yut'imuhumul kabid wassanam wa anta tanharuhum. Maksud dia apa? Wahai Muhammad, Abdul Muttalib, datuk kamu, lagi baik daripada kamu dalam melayani kaum sendiri. Maknanya pergaulan datuk Nabi ni, Abdul Muttalib ni, lagi elok daripada cucu dia ni, iaitu Muhammad. Beliau banyak memberi sedekah makan dengan makanan-makanan yang enak dan makanan yang terbaik, sedangkan engkau pula sibuk mencela sembahan-sembahan berhala di sekeliling Kaabah. Tuan-tuan tengok. Okay. Dalam suasana masyarakat kita hari ni, saya boleh beri satu analogi mudah. Apalah kamu ni Muhammad, duk bergaduh pasal akidah, bantu orang tak cukup makan. Bahasa mudahnya. Okay. Dialog orang sekarang ni lah. Orang kata, apa ustaz zaman sekarang ni nak bergaduh pasal akidah? Dia bukan turun pun tolong orang banjir. Dia bukan tolong orang tak makan tepi-tepi jalan. Sebab tu ustaz yang tolong orang makan tepi jalan ramai orang minat. Ni bukan marah, sibuk je. Okay. Cuma nak katanya ini ialah satu kecenderungan yang orang pergi ke arah lain. Sedangkan benda ni pernah berlaku di zaman Nabi. Ada orang kata Nabi lah orang paling toleransi. Ya, Nabi orang toleransi. Tapi ada tempat-tempat Nabi tidak toleransi. Kita bukan nak mengajar untuk menjadi tidak toleransi, tapi nak beritahu ini ialah perkara usul dalam agama. Menyelamatkan orang daripada terkena neraka lebih utama berbanding menyelamatkan orang daripada lapar berhari-hari sahaja. Dan adakah dia orang benar tahu orang yang sibuk bergaduh pasal akidah ni tak beri makan ke orang? Itu benda yang dia kena tahu juga. Supaya dia kena tahu yang duk bergaduh pasal akidah, yang duk sebut yang ni tak betul, yang ni betul, yang ni tak betul, yang ni salah, yang ni Nabi tak ajar, yang ni Nabi ajar. Daripada mana dia tahu yang duk sibuk bergaduh ni memang jenis tak tolong orang duk rumah je, memang jenis tak bagi orang makan? Itu pun satu tuduhan sebenarnya. Cuma nak katanya benda ini pernah berlaku pada Nabi. Benda ni pernah berlaku pada Nabi. Rasulullah sendiri pun sama juga kena benda ni. Rasulullah dicap sebagai orang yang sibuk bergaduh pada hal yang remeh, sedangkan di sekeliling Kaabah ramai lagi orang yang tak makan. Sebenarnya yang tak makan tu bukan salah Nabi. Bukan salah Nabi tak bagi makan. Yang ada orang minta sedekah seperti itu, hanya kerana salah orang-orang yang memegang jawatan pada waktu itu. Mereka menggunakan jawatan mereka eksploitasi ekonomi pada waktu itu, sehingga ada golongan yang patutnya cukupnya makan tapi tak cukup makan. Sebab dicananglah tujuan kita buat ni ialah untuk membesarkan berhala. Sebab tu datang Nabi buang benda ni. Ada orang miskin pada zaman jahiliah dulu simpan duit untuk korban depan berhala. Secebis daging pun dia tak boleh ambil nak makan. Sedangkan dia tu tak makan daging, tak makanlah makanan-makanan yang mewah ni. Semua diberikan kepada berhala, disembahkan pada berhala. Sedangkan berhala tu tak sentuh pun. Akhirnya berulat, akhirnya datang lalat. Tuan-tuan boleh bayang, di sekeliling Kaabah dulu ni hanya bau darah semata-mata, tak ada bau lain. Sebab situ tempat orang buat korban pada berhala. Sedangkan daging itu untuk dimakan kepada orang fakir miskin. Sepatutnya macam tu. Okay. Jadi kalau dia orang tahu akidah yang betul, dia orang tak korban di tempat tu. Dia orang akan bagi. Sebab tu dalam Islam, korban bagi orang makan, bukan korban biar macam tu. Macam agama-agama lain,
mereka korban, buat besar-besaran, dahlah cara korban tu tak betul, tidak ada ihsan pada binatang, dan akhirnya dibiarkan macam tu saja. Dan akhirnya kawasan yang bersih, tak bau apa-apa, berubah menjadi kawasan yang kotor, hanyir, busuk, orang nak lalu pun tak boleh. Adakah itu yang diminta dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Maha Pencipta? Jadi ini benda yang kita kena tahu. Perkara yang orang kadang-kadang tersilap dan tersalah. Sebab apa? Ittaba'ta ahwa'ahum. Kerana ingin mengikut hawa nafsu. Maknanya satu orang yang bawa agama, satu orang yang bawa wahyu, ataupun orang-orang yang datang lepas pada Nabi, pembawa agama, pembawa wahyu, tokoh dakwah apa-apa semua, antara satu pantang yang dia kena tahu ialah dia tak boleh ikut hawa nafsu orang. Kalau orang kata buatlah sikit macam orang-orang ramai duk buat, tak boleh. Sebab itu hawa nafsu dia orang. Dihantar kita ke dunia ni yang dah kenal kebenaran bukan jadi pengikut kepada hawa nafsu, tapi kita pembetul kepada hawa nafsu yang tak betul. Itu sebenarnya. Kita tengok dalam syarah muka surat 156 ni, digunakan kata hawa dalam bentuk jamak, iaitu ahwa, bukan bentuk mufrad. Tengok dalam ayat tu 145 surah Baqarah, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Perkataan ahwa tu ialah perkataan plural, jamak. Hawa satu, hawa nafsu. Ahwa banyak hawa nafsu. Dalam ayat ni Tuhan datangkan dengan jamak, tujuan dia apa? Setiap manusia keinginan dia berbeza-beza, kecenderungan dia berbeza-beza. Kalau kita hidup bercakap kerana nak hormati, nak please orang ni, nak tolerant dengan orang ni, akhirnya apa yang kita bawa tergadai begitu sahaja. Dijual murah-murah saja apa yang kita bawa. Prinsip kita tergadai. Sebab tu dalam dakwah dia ada bab yang disebut sebagai prinsip. Prinsip duduk di mana-mana saja, inilah prinsip, tak akan berubah di mana-mana pun. Oleh kerana itu, mengikuti hawa nafsu merupakan puncak kesesatan dan kebingungan. Ya, ini yang disebutkan dalam buku ni. Maknanya kalau orang dia kenal kebenaran, dia ikut. Orang kata macam ni, dia ikut. Orang buat macam ni, dia ikut. Dia humum, dia bimbang. Kalau dia buat cara dia, orang tak suka. Itu ialah pengikut pada hawa nafsu. Kita jangan ingat pengikut hawa nafsu tu ialah orang yang mengajar orang suruh ikut cara dia. Orang yang tunduk tu pun ikut pada hawa nafsu orang. Kedua-duanya hina. Pengikut hawa nafsu dan ikut hawa nafsu orang pun sama juga. Jadi ini ialah satu stand yang Imam Asy-Syafi'i dia bawa. Dia tak ikut hawa nafsu orang. Maknanya dia ada satu stand, dia ada pendirian. Bila mana berlaku satu isu, dia ada kejelasan pada isu tu. 156, adapun bid'ah secara bahasa asal, ini muka surat 156. Secara bahasa asal daripada perkataan al-ibtida'. Maknanya secara bahasa ianya berasal daripada perkataan al-ibtida'. Ibtida' daripada kata bada'a, asya' yabda'uhu bid'an. Selain itu juga kata ibtada'ahu yang bermakna ansha'ahu wa bada'ahu, mencipta dan mengawali sesuatu. Bid'ah artinya sesuatu yang awal atau permulaan yang sebelumnya tidak ada. Ini dia ta'arifkan bid'ah dari segi bahasa dulu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Ahqaf ayat 9, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang lain. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah bid'ah daripada rasul-rasul yang lain. Maknanya aku ni bukan first mengaku rasul. Sebelum ni pun dah ada Nabi Isa, dah ada nabi-nabi yang lain. Seruan yang sama, panggilan yang sama kepada tauhid, cakap benda sama. Kemuliaan tauhid, bahaya syirik. Kemuliaan ittiba', bahaya tidak melakukan ittiba', tak ikut wahyu. Itu benda yang dia bawa. Hidup ni lepas pada ni ada akhirat, bukan hidup di dunia saja. Sebab tu ada aturan yang kena ikut. Seruan yang sama daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Maksudnya, aku bukanlah rasul yang pertama diutus, tetapi ada banyak rasul sebelumku. Bid'ah artinya sesuatu yang baru dan apa yang dibuat yang sebelumnya tidak ada berupa perkara agama setelah agama itu disempurnakan. Sedangkan badi' adalah salah satu daripada nama Allah Azza wa Jalla. Salah satu pada nama Allah ni ialah badi'. Surah Baqarah ayat 117 Allah Ta'ala sebut badi'us samawati wal ard.
Dialah pencipta langit dan bumi, maknanya dialah orang yang mula-mula, bukan orang, dialah Tuhan yang mula-mula buat benda ni. Tidak ada yang lain sebelum daripada tu. Maknanya dalam istilah kita hari ni, yang buat rangka bumi, alam, manusia ni Tuhan. Tuhan tak kopi pada orang lain, tak tiru prototype orang lain, tak ada. Ini ialah idea dia, ini ialah daripada dia. Sebab tu sifat Tuhan disebut sebagai badi'. First orang yang bawa benda ni. Sebab tu ada beza antara ibda' dengan ibtida'. Ibda' ni dalam bahasa Melayu maksudnya satu orang yang berpemikiran kreatif. Ibtida' ni ialah orang yang merosakkan keaslian satu-satu benda tu. Contoh dalam agama yang aslinya macam ni, datang orang buat ibtida' pada benda tu. Maknanya dia ubah satu darjah demi satu darjah demi satu darjah, dan akhirnya benda tu berubah menjadi seperti mana barang original yang awal dulu, sedangkan benda tu tak betul. Okay, jadi ini benda yang kita kena faham. Dia nak takrifkan dulu tentang benda ni. Imam Asy-Syatibi muka surat 157 rahimahullah berkata dalam kitab dia Al-I'tisam, asal perkataan bada'a adalah mencipta atau mendatangkan sesuatu yang belum ada contohnya. Berkenaan dengan ini, kita dapati ayat yang berbunyi badi'us samawati wal ard, iaitu ayat 117 surah Baqarah, yakni dia menciptakan keduanya, langit dan bumi, tanpa ada contoh sebelumnya. Dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan, maknanya adalah seseorang itu memulai dan mengawali satu cara ataupun metod yang belum pernah ada sebelumnya. Ini dia nak bagi faham perkataan bid'ah. Tengok para ulama dia nak bahas, dia bahas daripada definisi, supaya bila mana kita bercakap benda ni dengan lebih panjang, kita kembang lebih, kita tak keluar pada definisi ni. Sebab tu ada orang bila mana kita bincang bab ni, dia tak faham habis, lepas tu dia cepat nak memberi ulasan. Sebab tu kita akan tengok komen-komen orang-orang yang beri komentar, sama ada orang awam ataupun orang daripada mana-mana pun, bila mana kita sebut tentang bid'ah, dia macam satu perkataan yang cuba nak dinafikan, nak kata macam Nabi tak pernah sebut benda tu, sedangkan Nabi sebut. Ini hakikat kejadian, memang Nabi sebut perkataan itu, dan Nabi memberi ancaman tentang bid'ah ini cukup banyak, bukan sikit, bukan satu dua. Bahkan punca kerosakan umat inilah berlaku daripada benda itu, ambilnya kita terhadap bid'ah itu. Walaupun ada orang, ada ahli agama yang nak cari celah-celah yang sempit untuk mengatakan benda itu betul, sedangkan usaha tu ialah usaha yang sia-sia. Kalau dia kata usaha kita terang benda bid'ah ni sia-sia, yang dia orang buat tu 10 kali sia-sia lagi. Ini benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Okay. Jadi dalam perbahasan ni, dia nak datangkan definisi. Bid'ah menurut istilah ialah cara baru dalam agama yang belum ada contohnya, yang menyerupai syariat dan tujuan dijalankannya untuk menambah dalam beribadah kepada Allah. Ini takrif bid'ah yang paling cantik, paling kemas, paling sempurna daripada Imam Asy-Syatibi. Tengok apa dia sebut, dia kata cara baru dalam agama. Maknanya dalam urusan lain selain agama tak termasuk dalam definisi ni. Cara baru dalam agama yang belum ada. Cara tu tak pernah ada. Contohnya, maknanya perilakunya tak pernah ada ditunjukkan oleh Nabi ke ataupun para sahabat, tak pernah ada. Yang menyerupai syariat, dan bila mana benda tu buat, orang dah nampak benda tu satu syariat, ditinggalkan rasa pelik, dibuat rasa macam sedang beragama. Itu maksud dia. Dan tujuan dijalankan itu ialah untuk menambah dan memperdekatkan diri dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Definisi yang paling lengkap dalam mendefinisikan bid'ah. Imam Asy-Syafi'i dia lebih umum daripada ni. Ini definisi daripada Imam Asy-Syatibi. Walaupun definisi yang dah secantik ni pun, masih lagi ada golongan dan pihak yang cuba nak mencari celah-celah yang lain, nak korek bagi definisi ni untuk membolehkan, boleh juga pada amalan-amalan yang tak betul. Usaha-usaha tu memang akan ada. Ini adalah ta'rif ataupun definisi bid'ah yang paling baik dan paling sempurna. Tidaklah diragukan lagi, muka surat 157, bahawa ilmu kalam termasuk bid'ah dalam agama. Oleh kerana itu, pada pembahasan tentang dasar keempat ini, kami menyebutkan ahli kalam bersama dengan pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah.
Jadi penulis dia nak rangkum sekali bab ni. Mengapa kami sebutkan? Ini untuk mengingatkan kepada sekalian pembaca. Selain itu, kerana tidak sedikit daripada pelajar atau mahasiswa yang terjebak ke dalamnya sehingga mereka menganggap ianya bahagian daripada agama dan meninggalkan nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Jadi penulis kitab kita ni iaitu Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, dia tulis benda ni sebab nak beritahu pendirian imam-imam yang awal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan lebih awal pada tu iaitu Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Apa pendirian diorang terhadap pengikut hawa nafsu? Apa definisi diorang terhadap bid'ah? Ini benda yang perlu diperhalusi dan perlu dicakap dengan cara akademik, bukan bercakap atas sebab surface permukaan. Sebab tu kita tengok ada orang, bahkan benda tu datang daripada bukan orang biasa, orang-orang yang duduk di meja kuliah, orang yang dah mengajar dipanggil ustaz, bahkan ada dipanggil da'i dengan macam-macam gelaran-gelaran yang menunjukkan dia tu orang yang besar dalam masyarakat. Tapi bila dia bincang bab ni, kita akan tengok dia bincang dengan cara yang sangat-sangat tidak ada konteks akademik yang cuba dibawa. Yang dibincang hanyalah lebih kepada prejudis, prasangka, memburukkan propaganda yang sudah buruk, dan membawa lagi contoh-contoh yang tidak sealiran dan sehaluan dengan apa yang dibincang. Sebab tu kita akan tengok di tahun ini, di tahun 2022 ni, masih ada lagi orang yang bertukar tentang bid'ah dari segi agama dan juga bid'ah dari segi benda-benda lain. Sebab tu kita akan tengok bila mana kita bincang bab ni, hatta mungkin live kita pada malam ni pun akan ada orang yang akan komen tulis, habis tu live tu bid'ah ke tak? Akan ada. Benda tu akan ada. Sampai bila-bila pun tuan-tuan akan ada. Dan kita tak sangka manusia dah boleh pergi jauh dalam bab pemikiran. Tapi sampai bab ni entah kenapa kuat sungguh dia punya godaan syaitan, kuat sungguh syaitan blok benteng apa syaitan letak di mata dia, di telinga dia, di hati dia, untuk dia dengar perbincangan ini dengan akademik dan hati yang lapang. Inilah benda yang kita kena sedar dan kita kena terima. Saya tak ada masalah pun kalau orang nak kata apa yang kita sebut ni tak betul apa semua. Sebab apa yang disebut itu, apa yang cuba ingin ditutup itu ialah kebenaran dan fakta. Carilah di mana-mana buku pun, cubalah ijma'ut turuq, carilah jalan macam-macam mana pun untuk kata benda ni tidak ada, ianya ialah benda yang ada. Nak nafi ikut mana pun nafilah. Cuma saya dah sebut tadi, celah-celah yang membolehkan untuk ditakwil akan digunakan untuk menafikan benda ni. Itu ialah benda yang tak dapat dinafikan. Cuma kita sebagai orang Islam, kita kena sedar Nabi memberi peringatan tentang bid'ah itu ada. Benda tu ada. Sebab tu kita akan tengok kelompok-kelompok yang menyeleweng. Mereka akan buat serangan-serangan terhadap hadis. Sebab hadis Nabi yang paling banyak menyerang. Sebab tu kita akan jumpa satu kelompok yang cuba nak nafikan hadis ni tak betul. Secara keseluruhan dia nak pukal semua. Dan dia nak ambil satu section saja pada agama ni, iaitu Quran. Sedangkan dalam banyak pengetahuan dan dalam banyak perbahasan para ulama, sunnah itu berada pada kedudukan. Bahkan ada ayat Quran yang mengisyaratkan benda tu. Tapi kalau hati dah tak nak, apa lagi kita nak kata? Sebab tu kalau tengok antara nikmat paling besar yang Allah Ta'ala beri pada seorang manusia ni ialah nikmat boleh beriman, boleh fikir waras dan tak cepat nak argue orang. Itu nikmat besar. Dan ada sikap nak dengar dulu penerangan orang. Tak nak jadi orang yang ramai-ramai tu. Nak jadi orang yang boleh memahami dan mengakali satu-satu pernyataan tu dengan baik. Golongan ni yang Quran duk puji banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tuhan kata dalam Al-Quran, tidak ada yang boleh mengambil peringatan melainkan ulul albab, iaitu orang yang mempunyai hati, mata hati yang baik untuk menilai satu-satu pernyataan dan maklumat yang dia nak terima dan dia nak pegang sebagai pedoman. Perkataan ulul albab tu itulah yang paling terbaik untuk kita terjemahkan. Sebab ada orang dia baca Quran, dia jumpa tempat gelong, dia tak jumpa tempat yang betul. Ada orang dia belajar, buat kajian pendidikan dia sampai PhD, tapi sampai dia hurai bab ni, kita nampak dia entah ke mana dia nak pergi. Maknanya dia sendiri pun ada prejudis terhadap apa yang dia sedang cakap. Dia bukan bercakap di atas lapangan ilmu yang luas, tapi bercakap di atas ruang lingkup yang sempit,
Duduk sekali dalam tu mengikut hawa nafsu orang. Perbahasan yang kita nak bincang pada malam ni ialah pengikut kepada hawa nafsu. Okay. Jadi kita tengok lagi apa yang disebut sini, muka surat 157 tu perenggan paling bawah. Tidak diragukan lagi bahawa ibtida', iaitu berbuat bid'ah, itu bertentangan dengan ittiba', iaitu ikut dan mencontoh, yang hukumnya adalah wajib. Penulis telah menjelaskan bahawa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan ittiba' kepada Rasul dan mengharamkan bid'ah serta mencela pelakunya. Okay. Kalau kita tengok dalam buku ni, dia bahas panjang lah, sebab buku ni pun ialah buku yang bertaraf kajian akademik sebenarnya. Dia bukan buku yang ditulis untuk dibaca di kalangan masyarakat awam. Cuma saya nak bagi satu soalan ringkas kepada semua yang ada, hatta kepada orang yang ikut live pun. Bila mana kita bercakap tentang bid'ah, kita setuju bid'ah ni ialah benda yang Nabi tak buat. Nabi tak buat benda ni. Nabi tak pernah contohkan benda ni. Dan para sahabat pun membuat benda yang sama. Pendirian para sahabat terhadap isu bid'ah pun sama. Sebab tu kita akan tengok Abu Bakar As-Siddiq, bila mana peringkat awal idea nak suruh tulis Quran, dia tak boleh terima. Sebab dia rasa benda tu Nabi tak buat. Sebab apa? Sikap berhati-hati yang ada dalam diri para sahabat tu sendiri. Okay. Sekarang ni kita tak nak bincangnya tu. Saya nak tanya satu soalan ringkas. Soalan ni boleh direnungi oleh semua golongan orang Islam, daripada budak-budak sampailah kepada orang yang berpendidikan tinggi dalam kalangan Muslim, tak kira aliran apa pun. Nak tanya satu soalan saja. Benda yang Nabi tak buat, Nabi tak pernah sebut fadilat dia, Nabi tak pernah sebut apa-apa, dengan benda yang Nabi buat, yang mana lebih selamat untuk kita lakukan? Benda yang Nabi buat, benda yang Nabi tak buat ni ada kemungkinan selamat tak selamat, selamat tak selamat. Tapi benda yang Nabi buat dah confirm dah selamat. Okay. Benda yang Nabi tak buat, saya menghormati orang yang nak bincang, para ulama yang bincang. Kata benda ni terpayung di bawah dalil umum. Okey. Tapi dari segi yang lebih jelas, tak perlu pergi belajar sampai Timur Tengah pun nak faham soalan ni. Yang Nabi buat confirm selamat, yang Nabi tak buat ada kemungkinan. Ada duduk sebelah-sebelah. Selamat ke tak selamat? Selamat ke tak selamat? Masih ada kemungkinan. Walaupun ada sebahagian ulama mentarjihkan yang ni okey, yang ni boleh. Okey. Tapi kita yakin dan pasti semua orang Islam bersetuju di atas kerasulan Nabi. Sebab itulah kita kena tahu setiap pandangan yang datang, setiap perkataan hukum hakam yang datang, kita kena nilai dengan fakta, bukan kita nilai dengan orang perseorangan. Yang kita boleh nilai dengan orang perseorangan ni Nabi. Kalau Nabi sebut, kita terima bulat-bulat. Kita tak bangkang, tak petikai, tak nak takwil, tak nak pecah-pecah lagi perkataan dia. No. Tapi kalau perkataan itu datang daripada orang perseorangan selain Nabi, kita perlu timbang dengan fakta, yang mana fakta itu datang pada mulut Nabi, datang pada Quran. Dan seruan untuk meninggalkan bid'ah, balik kepada sunnah, ialah seruan yang hakikatnya yang jelas dalam agama ni. Sebab memang antara kejayaan satu-satu orang Islam tu ialah dia kembali kepada ajaran asal yang dibawanya. Maknanya ajaran tu dibawa oleh pembawanya macam mana, itulah yang kita kena ikut. Okay. Tapi ada seruan-seruan yang agak pelik. Dia kata bawa kepada benda ni dia bahaya untuk umat. Sampai ke sekarang ni saya nak tanya lagi orang yang kata benda tu bahaya. Bahayanya di mana? Menyuruh orang buat cara Nabi, bahayanya di mana? Pada orang Islam. Kalau benda yang kita suruh ni, kita suruh orang agama lain buat, memang ada bahayalah pada dia, sebab dia agama lain. Tapi seorang Muslim yang telah bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dah terima Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, maknanya dia dah tertakluk diri dia dengan ittiba' pada sunnah Rasul. Tiba-tiba ada orang bisik dekat dia, kata sunnah Rasul ni kalau buat semua, ada bahaya juga pada kita. Apa bahaya dia? Itu yang nak kena define dulu. Sebenarnya tak lebih daripada hawa nafsu. Sebab tu kalau tengok orang yang mempertahankan bid'ah, keinginan dia yang nak buat benda tu. Dia yang nak buat. Sebab tu dia akan cari celah-celah mana pun untuk membolehkan benda tu. Macam-macam mana pun. Sebab tu Quran, sebelum cerita Quran ni, sebelum Nabi terima ayat-ayat lain di Madinah, ayat-ayat awal di Mekah ni dia cerita tentang urus hawa nafsu kamu. Urus hawa nafsu. Sebab kalau hawa nafsu satu orang tu tak dapat diurus, datanglah dalil apa, sekuat apa, hujah tara mana pun, dia akan pegang dengan hawa nafsu dia. Dia tak akan berganjak.
Tapi kalau orang yang waktu dia nak terima maklumat tu, dia beri ruang untuk nafsu dia ni ada sikit ruang untuk menilai, interpretasi maklumat itu. Purify, lakukan penjernihan pada setiap maklumat, maka dia akan bertemu dengan kebenaran. Sebab tu kita tengok perjalanan Salman Al-Farisi daripada Majusi convert jadi Kristian, daripada Kristian convert jadi Islam. Sebab apa dia boleh jadi macam tu? Sebab apa Nabi puji dia dengan banyak pujian? Sebab dia orang yang memberi laluan kepada nafsu dia untuk berurusan dengan baik setiap maklumat yang dia terima. Dia bukan datang dengan benteng-benteng. Sebab tu satu benda yang merugikan satu orang, dia datang belajar ilmu agama, dia belajar di bidang mana-mana pun, dia pergi tu dengan benteng yang dah problem pada diri dia. Contoh dia dengar ustaz ni suka bercakap benda mengelirukan. Dia pergi kuliah, tapi dia pergi dia nak cari kat mana yang keliru ustaz tu. Dia tak nak dengar keseluruhannya. Dia nak cari kat mana yang gelong saja. Dia datang sama macam orang lain. Orang lain datang nak ambil ilmu, dia pun datang sekali. Tapi kedatangan ni ialah kedatangan dengan prasangka, yang mana dia ikut hawa nafsu dia. Itu maksud pengikut hawa nafsu. Kita jangan ingat pengikut hawa nafsu ni yang nak berzina, yang nak tengok pornografi, yang nak minum arak. Itu pun pengikut hawa nafsu. Antara pengikut hawa nafsu juga ialah mereka yang rasa pendapat dia tidak boleh diganggu gugat selama-lamanya. Sedangkan pendapat dia itu bukanlah disokong oleh nas yang kuat sangat, bukanlah datang daripada pengamalan Nabi yang betul sangat. Dia hanya tidak lebih daripada sangkaan-sangkaan yang dibawa sahaja. Kalau kita cerita bab ni, akan ada orang kata, betul ke Imam Syafi'i macam tu? Pastilah akan ada orang yang menolaknya. Sebab tu saya ingat, saya buka manhaj Imam Syafi'i ni, sebelum di sini, saya dah buka buku ni di Terengganu. Tapi sebab kuliah dia tu kuliah tertutup, tapi kuliah dia tu ada live lah. Orang boleh tengok lah beberapa tahun yang lepas. Okay. Cuma dia buat bukan di masjid, bukan di itulah, di satu jabatan, di satu, bukan jabatan, dia macam tempat kerja lah, tempat kerja orang. Dia macam satu kuliah yang diminta oleh bos dia. Okay. Kitab ni habis lah, tapi saya tak pasti sejauh mana orang memahaminya. Okay. Lepas pada tu saya datang pengalih, saya buka di masjid saya sendiri, di masjid Syakirin orang tu, Akidah Imam Asy-Syafi'i, I'tiqad Imam Asy-Syafi'i oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari. Dah habis dah pun buku tu, hampir setahun juga, termasuk gangguan PKP apa semua ni. Okay. Dah habis buku tu, ujung saya dapat mesej satu orang. Dia kata sebenarnya Hakkari ni dhaif di sisi para ulama hadis. Tengok. Dia nak cari poin nak kata yang Imam Syafi'i sebut dalam matan Hakkari tu, masih dia tak boleh nak terima. Ini ke yang Imam Syafi'i tu sebut? Memang kita orang yang belajar hadis dia akan tahu Imam Al-Hakkari ni ialah satu imam yang dhaif dalam periwayatan dia. Tapi riwayat dia terhadap i'tiqad Imam Asy-Syafi'i itu bukan dia seorang. Bukan dia seorang, infiradi dia seorang. Riwayat dia itu disokong oleh riwayat-riwayat orang lain yang lebih baik pada dia. Sebab tu kita guna yang dia. Kita guna yang dia tu. Okay. Walaupun ada orang nak nafi, kalau dia riwayat benda lain, kalau dia seorang, wajar dipertikaikan. Tapi i'tiqad Imam Asy-Syafi'i yang dia karang, dia ambil daripada merata anak murid Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman, meratalah Yusuf bin Ahmad As-Sadafi ni sebahagian daripada murid Imam Syafi'i yang sempat bergaduh dengan Imam Syafi'i. Kalau saya tak silap lah. Yusuf bin Ahmad As-Sadafi. Bin tu saya tak pasti betul atau tidak bin Ahmad, tapi nama dia Yusuf As-Sadafi. Dia pernah muzakarah dengan Imam Syafi'i sampai bergaduh dengan Imam Syafi'i. Dia bergaduh dengan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni sikap dia, setiap fakta yang diterima, kita kena faham sampai lumat. Maknanya kalau orang kecoh kot tepi ni pun kita boleh kalih. Kecoh kot tepi ni pun kita boleh kalih. Jadi dia akan mengamalkan muzakarah dan perdebatan dengan anak murid dia. Dia berdebat sampai Yusuf As-Sadafi ni diam, tak boleh kata apa. Dia tinggalkan halaqah Imam Syafi'i dalam tempoh yang lama. Sebab tak puas hati dengan Tok Guru. Tok Guru ni berujah rapat ke dinding, orang kata. Sud. Kalau orang Terengganu kata sud, habis modal. Diam, tak boleh kata apa. Sehinggalah Imam Syafi'i pergi ziarah balik dia kata ilmu ialah ilmu, muzakarah ialah muzakarah, munazarah ialah munazarah. Muzakarah ni maksudnya kita bincang, kembangkan satu-satu fakta tu. Munazarah ni maknanya aku berargumentasi terhadap apa yang aku pegang dan aku nak dengar hujahan pada kamu. Okay. Jadi lepas pada tu Imam Syafi'i kata, janganlah kamu jadikan muzakarah dan munazarah ini sebagai halangan untuk kamu renggang daripada aku.
Sifat ilmu dia memang macam tu. Dia kena berkembang. Cuma yang jadi masalah, orang awam yang menerima maklumat, dia dibawa dengan propaganda. Dan tak dapat dinafikan, penyampai-penyampai ilmu yang berada di meja kuliah ini pun kadang-kadang dia tidak melumati maklumat tu dengan baik. Akhirnya dia sampaikan maklumat pada orang dalam keadaan tidak masak, dan akhirnya maklumat itu tersebar dengan propaganda. Dan akhirnya orang telah melihat itu ialah perbahasan ilmu yang hebat, sedangkan itu ialah sampah kepada ilmu yang mulia itu. Dia ada fail-fail yang perlu dibuang. Orang tak bercakap pun tentang kamera ni bid'ah ke, kereta ni bid'ah. Orang tak masuk dalam bab tu. Orang tak bincang bab tu sekarang ni. Orang bincang bab lain. Orang timbang bab lain. Orang pakai penapis lain. Orang tak pakai penapis kamu. Okay. Tapi dengan sebab tak faham, dengan sebab tak clear, maka benda ni akan berpanjangan. Elok masyarakat nak faham elok lah. Ada lagi ustaz dia perangat balik, dia periduk balik benda ni, dan akhirnya benda tu berterusan. Okay. Jadi ini benda yang tak dapat dinafikan. Muka surat 154, kita baca sikit lagi dalam masa yang ada. Sebahagian pembuat bid'ah mengomentari ucapan Imam Asy-Syafi'i yang membahagi bid'ah menjadi beberapa bahagian, sehingga mereka membuat perkara baru dalam agama dengan berargumentasi kepada ucapan Imam Asy-Syafi'i itu. Ada orang dia baca kitab ni, dia skip bab ni. Tapi sikap saya tak suka skip bab. Walaupun saya dah duk terfikir dah, duk baca-baca hutang tadi ni, cakap bab ni, orang cari modal nak maki aku pula malam ni. Okay. Tapi inilah kebenaran yang memang tak dapat dinafikan. Saya ada kawan mengajar dalam radio, tapi bukan radio Perlis lah, radio tempat lain. Mengajar kitab perisai sekalian mukallaf Abdul Qadir Al-Mandili. Sampai dekat bab Tauhid 3 dia skip dalam radio tu. Dia tak baca. Saya jumpa dia, saya tanya sebab apa skip? Nanti orang bergaduh kalau kita skip. Siapa yang ikut hawa nafsu sekarang ni? Okay. Siapa yang ikut hawa nafsu? Okay. Dia yang ikut. Dia takut orang marah. Dia takut lepas ni RTM call. Ustaz lepas ni tak payahlah. Ustaz live kat rumah je. Ustaz bercakap seorang. Tak payah guna platform RTM. Dia takut. Sedangkan isi kitab. Kalau orang serang, orang tak serang kita seorang. Orang serang dengan Abdul Qadir Mandili sekali. Sebab tu saya kata, kalau saya diserang, dimaki, sebenarnya yang orang maki itu bukan saya. Orang maki juga Asy-Syatibi. Orang maki juga penulis kitab ni. Banyak pahala tersebar tu. Yang kawan-kawan tu duk buat semayang ajaknya, dengan pergi hajinya, sekiannya, apa nama, dengan duit ratus ribu, dengan derma korang, datang free-free je. Okay. Kalau dia rasa benda tu perlu diberi perhatian, dia tak kalut nak komen lagi. Dia mesti nak kena dapatkan penjelasan. Dan saya rasa di zaman yang penuh moden ini, nak dapatkan penjelasan bukan masalah yang besar. Tinggal nak ataupun tidak saja. Macam mana kita boleh dapatkan barang-barang lain di dunia dengan mudah pada zaman yang moden ini, begitu juga fakta-fakta yang bersih daripada tokok tambah, agama-agama yang dihurai, nas agama yang dihurai dengan amanah pun kita boleh cari. Dalam YouTube tu berlambak tuan-tuan. Cuma tinggal lagi ada usaha nak cari ataupun tidak. Itu sahaja. Kalau kita nak buat perbandingan, memang benda ni dia perlukan kepada study dan ambil masa. Sebab memang hakikat nak terima kebenaran yang ambil masa. Sebab tu saya suka bawa contoh Salman Al-Farisi. Dia nak convert ke Islam tu, dia langkah satu agama dulu, iaitu Kristian. Sebab dengan kadar yang dia ada, dia nampak Kristian lah yang paling tepat. Dengan kadar zaman itu. Kalau zaman tu dah ada internet, dah boleh tengok, sahabat boleh buat live dekat kuliah Nabi, tu lain bab. Okay. Cuma nak katanya dengan kadar dia usaha, dia keluar, dia ambil risiko. Sebab tu satu orang yang nak berada pada kebenaran, satu benda yang dia kena fikir, risiko anda bersama dengan kebenaran itu ialah benda yang perlu ditempuh. Kalau tak, kita jadi pengikut hawa nafsu, penyembah hawa nafsu orang juga. Jadi ini satu konsep yang kita kena tahu, dan konsep yang kita kena sedar supaya kita tak termasuk dalam kumpulan itu. Jadi perbahasan dalam Imam Syafi'i pada malam ni ialah perbahasan nak kata pendirian Imam Syafi'i dia sangat jelas. Cuma bahasa orang dulu dia lebih singkat dan lebih umum berbanding bahasa orang sekarang. Sebab tu kalau tengok definisi bid'ah yang dibawa sini, dia kata muka surat 158, ucapan Imam Asy-Syafi'i itu yakni pembahagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Siapa saja yang merenungi ucapan Imam Syafi'i pasti akan menyalahkan para ahli bid'ah dalam permasalahan ini. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang anti bid'ah kerana beliau orang yang sangat teguh dalam mengikuti sunnah. Berikut penulis kutipkan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Kita pergi lalu azan dulu.
Kita tengok sikit lagi sambungan kita muka surat 158. Perenggan yang atas tu, beberapa ayat di bawah tu. Siapa sahaja yang merenungi ucapan Imam Asy-Syafi'i pasti akan menyalahkan para ahli bid'ah dalam permasalahan ini. Tengok penulis dia kata, siapa sahaja yang merenungi. Itu syarat dia, nak kena renungi dulu, nak kena faham apa Imam Syafi'i sebut. Sebab saya sebut tadi, bahasa orang dulu dia lebih kurang berbanding bahasa orang sekarang. Bukan lebih kurang tu maknanya sama. Perkataan yang dia orang ucapkan tu tak banyak. Kita ni bercakap banyak perkataan tapi tak ada manfaat sikit pun. Orang dulu perkataan dia sikit. Sebab tu kita tengok kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dulu, dia nipis je nak terang bab akidah ni. Tapi masuk kitab akidah zaman moden kontemporari ni jadi tebal. Sebab apa? Sebab kekeliruan dan kecelaruan tu banyak dan bertambah. Kita kena guna banyak perkataan untuk elaborate benda tu. Kalau kita tengok Syarhus Sunnah Al-Muzani, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah, I'tiqad Imam Asy-Syafi'i oleh Al-Hakkari, Usulis Sunnah oleh Imam Ahmad. Nipih-nipih je, yang terjemah pun nipih. Apatah lagi yang asal. Nak sebut pada kita bahawasanya bahasa orang dulu, para ulama dahulu menerangkan akidah mudah. Sebab apa? Kurang kekeliruan. Kekeliruan tu kurang. Dan keberpegangan orang terhadap agama tu pun masih kuat. Dan anasir-anasir pemikiran ideologi yang teruk-teruk ni tak masuk. Menyebabkan benteng umat Islam terhadap akidah sangat-sangat solid pada zaman itu. Okay. Tengok apa yang disebut sini, dia kata, berikut penulis kutipkan ucapan Imam Asy-Syafi'i agar tampak jelas bagi anda. Ia berkata, perkara baharu itu ada dua macam. Yang pertama, perkara baharu yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah dan juga athar, iaitu perbuatan dan percakapan para sahabat atau ijma'. Inilah yang disebut sebagai bid'ah dalalah. Maknanya satu benda yang bertentangan daripada Quran, Sunnah, athar dan juga ijma'. Ini bid'ah dalalah. Yang kedua, perkara baru yang baik tetapi tidak bertolak belakang dengan Alkitab. Ini bahasa Indonesia. Okay. Bertolak belakang maknanya yang tidak bertentangan dengan Alkitab, As-Sunnah, Athar sahabat atau ijma'. Ini adalah bid'ah yang tidak tercela. Bila mana Imam Syafi'i dia ta'arifkan benda ni, dia tulis dalam kitab-kitab dia tentang bab bid'ah, dia akan datangkan contoh. Contoh yang dibawa oleh Imam Syafi'i ialah perbuatan Umar Al-Khattab ketika mana melihat satu orang sahabat yang telah menjadi imam untuk salat qiyam dalam bulan Ramadan. Bila mana dia tengok satu kumpulan sahabat duk berkumpul, lantik satu orang imam salat tarawih. Zaman tu tak nama tarawih lagi. Kata Umar Al-Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah yang aku pernah lihat. Okay. Asar ini perlu dilihat sebelum pada tu lagi, iaitu pada zaman Nabi pengamalan qiyam secara berjemaah di bulan Ramadan ada atau tidak.
Jawabnya ada dalam hadis riwayat Muslim. Nabi dan para sahabat, dia orang keluar qiyam sekali, maknanya salat tarawih sekali. Hari pertama Nabi join, hari kedua Nabi join, hari ketiga Nabi tak join. Dalam riwayat tersebut. Hari ketiga Nabi qiyam di rumah. Para ulama sebut, Imam An-Nawawi sebut dalam Al-Minhaj, tujuan dia apa? Tujuan supaya orang tidak melihat perbuatan itu wajib tiap-tiap malam. Sebab kalau tengok Nabi duk selalu buat, maka ianya wajib. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi tak suka orang suka convince Nabi ataupun suka tekan Nabi pada benda-benda yang berat. Contoh hadis, satu orang datang, bukan satu orang, Nabi kata pada sahabat, bermula tahun ni kita diwajibkan kerja haji. Bermula tahun ni kita diwajibkan kerja haji. Saya tak ingat tahun ke berapa fardu haji ni disyariatkan. Tahun berapa hijrah. Okay. Seorang angkat tangan, afi kulli amin ya Rasulullah. Adakah nak kena buat haji ni tiap-tiap tahun? Nabi tak peduli. Nabi kata, tahun ni kita dah mula wajib buat haji. Dia tanya lagi, afi kulli amin. Sampai 3 kali tanya, adakah setiap tahun wahai Rasulullah? Dalam riwayat kata muka Nabi berubah. Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku kata ya, maka wajib, dan itu berat bagi kamu. Memang berat pun buat haji tiap-tiap tahun. Tuan-tuan ingat, mudah nak buat haji tiap-tiap tahun. Kalau kata Nabi jawab, kita yang duduk jauh pada Mekah ni pasang cari duit tiap-tiap tahun. Jual tanah, jual rumah. Bagi yang nak jaga agama lah, bagi yang tak peduli dia tak kisah pun. Sebab pergi haji jadi wajib tiap-tiap tahun. Okay. Jadi Nabi waktu qiyam Ramadan, Nabi anjurkan untuk bangun salat apa semua. Cuma Nabi tak buat secara berjemaah, secara berterusan. Tujuan supaya orang faham ini ialah sunat, bukan wajib. Itu saja. Jadi nak katanya, perkataan Umar Al-Khattab pada waktu dia tengok para sahabat salat tarawih pada waktu itu, ialah benda yang dah ada pada zaman Nabi. Datang 2-3 orang yang tak faham dalam bab ni, dia kata, tengok, benda ni Nabi tak pernah buat pun, dia orang dah buat. Nabi dah buat dah dulu. Nabi dah buat. Cuma dia orang kumpul tiap-tiap malam tu saja yang dia orang baru buat. Maknanya imam bertukar apa semua. Cuma pada zaman Nabi tu, bila mana Nabi tak keluar, dia orang pun semayang sendiri-sendiri. Sebab dia orang ingat Nabi memang tak mahu lantik imam macam mana. Sebab satu lagi, memang yang jadi imam pada zaman tu ialah Nabi. Orang lain tak berani jadi imam. Sekarang ni Nabi dah wafat pada waktu itu. Okay. Jadi ini konsep yang kita kena faham pada awal. Sebab tu contoh tu, orang biasanya dia tertukar dekat contoh tu. Dekat contoh Imam Syafi'i itu. Lalu dia membolehkan pada semua benda-benda lain yang dikategorikan oleh bid'ah. Kalau kita tengok Imam An-Nawawi, dia membid'ahkan amalan membaca surah tertentu dalam salat tarawih pada malam tertentu. Kalau kata konsep kata semua benda tu boleh buat, maka Imam An-Nawawi telah melakukan satu benda yang salah, sebab dia telah mengharamkan benda yang luas, ataupun dia telah sempitkan benda yang luas. Jadi dapatlah kita faham bahawasanya bid'ah itu ada had dia. Jangan dibuka luas sangat. Sebab memang Nabi dah hadkan benda tu. Okay. Cuma nanti kita akan sambung lagi pada perbahasan seterusnya. Sebab bab bid'ah ni dia agak terang panjang sikit lagi. Dan saya rasa kita berpada sini je lah kot untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.